Acara tahunan anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera. Assalamualaikum. Saya Muhammad Fuad Samsul bin Hassan, berasal daripada Kuching. Saya berniaga membuat produk homemade, berunsurkan homemade produk daging, lembu, ayam dan kambing. Untuk penyaman tekun ni, kita menaik taraf mesin-mesin untuk memproses, sebab salah satu yang penting kita untuk mempertingkatkan lagi kualiti di sebalik kuantiti yang banyak yang kita cuba hasilkan. So kita perlu mesin yang lebih efektif dan efisien. Ya.
Asal perniagaan ni saya mulakan dengan daging kisar. Lepas tu selepas saya membuat perniagaan daging kisar, supply kat kedai-kedai makan, saya kira ingin menambahkan lagi produk dengan daging burger. Harapan saya untuk Usna ini, saya untuk mempertingkatkan lagi keluasan jualan saya sampai ke peringkat 1 Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslan bin Ais, pengurus Tukun di Sarawak. Hari ini kita akan membuat liputan untuk usahawan kita yang kita biaya untuk projek homemade burger lah. Jadi beliau telah ditawarkan pinjaman sebanyak RM50,000 untuk pembelian mesin bagi meningkatkan produktiviti beliau. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Tekun sebab banyak memberi saya peluang untuk mempertingkatkan lagi perniagaan saya. Terima kasih Tekun Nasional, terbaik. Acara tahunan anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam sesi kedua pada hari ini dalam segmen SME Show Off. Jadi, untuk pengetahuan anda, SME Show Off ini adalah program anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Mintrek Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medak, SME Corporation Malaysia dan Serba Dinamik Sdn Bhd. Dan macam biasa, pada hari ini anda bersama saya lagi, Sazi Asfihan dari Serba Digital. Jadi macam biasa sebelum saya mula, tolong dan mohon kepada semua yang sedang menonton video ini, video live ini untuk di-sharekan. Okey, dan kalau nak komen sila beri komen dan juga boleh kongsikan pendapat ataupun pandangan anda dengan harapan kita semua dapat menyebarkan dan memperoleh info dan maklumat berkaitan dengan industri PKS khususnya di Sarawak. Selain itu juga kita dapat memupuk semangat keusahawanan bersama-sama kerana tanpa anda, siapalah mereka. Jadi, bertemakan mula berdikit, azam melangit, dalam kemungkinan anda adalah salah satu daripada penggiat aktif dalam industri PKS tempatan pada masa depan, kita tak tahu, insya-Allah. Dan kemungkinan boleh menjadi pemangkin kepada pembentukan masa depan negara. Support lokal dan support PKS. Jadi, kalau anda nak tahu siapa tetamu kita pada hari ini, jadi ini dia, saya tunjuk ni dulu. Okey, saya tunjuk ni dulu. Tetamu kita pada hari ini adalah pegiat aktif yang mana yang sangat popular dalam penyediaan peti iaitu bersama kita, iaitu Encik Fuad. Selamat datang Encik Fuad. Encik Muhammad Fuad Samsul bin Hassan daripada iaitu pengurus Usna Marketing Enterprise. Selamat datang Encik. Ya, selamat datang. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama kita dalam segmen SME Show Off ya. Ya, alhamdulillah. Sehat Encik Fuad? Sehat? Okey? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau apa yang ada dekat atas meja saya sekarang ni, kalau korang tengok, ini adalah makanan atau burger yang disponsor khas oleh Encik Muhammad Fuad, oleh pengurus Usna. Terima kasih kerana sponsor makanan ni Encik Fuad. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada rezeki hari ni. Turut lapar sebenarnya tapi ya Allah, rezeki.
Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari ya. Betul, Orang betul, bagi betul. dia, kita hantar ni saya punya ni. Ini saya bawa balik tisu bungkus ya. Yang lain lah. Okey. Okey, tak apa. Cik Fat, tanpa masuk Yes. sila ceritakan latar belakang Cik Fat dan juga apa yang Cik Fat buat dalam company ni. Silakan Cik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua yang hadir di Virtual Park Kota Semahan atau yang hadir di alam maya IFB Live Serba Digital X bagi program SME Show Off pada minggu PKS tahun 2021, iaitu bermula pada 29 Jun sampai 4 Julai 2021. Okey, sebelum kita bercerita panjang, eloklah saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Fuad Samsul bin Haji Hassan, atau boleh panggil saya Fuad saja. Fuad dah cukup dah. Okey. Saya dari ibu saya Hajah Husna, atau dengan nama yang selalu dipanggil adalah Hajah Zaleha binti Haji Dawi. Kami berdua adalah sebagai founder kepada produk Husna Homemade. Seperti yang anda tahu, nama Husna datangnya daripada nama ibu. Asal Husna datang daripada ibu. Yang hairannya, mana datang nama Husna ni bos? Husna kah Husna? Bukan Husna, Husna. Ni sebab nama daripada ibu sebenarnya. Okey. Selama 14 tahun berkecimpung dalam dunia perniagaan sejak beku, terdapat pelbagai masalah, macam-macam masalah yang dihadapi. Dan alhamdulillah perniagaan yang kita jalankan tiada pancangan, tiada titik permulaan menjadi sejarah untuk meneruskan dengan baik dan berkembang maju sampai ke hari ini. Sebenarnya tiada pancangan. Sejarah yang asal-asal sejarah Husna ni datangnya daripada tahun 2007 lepas peninggalan ayahanda saya, iaitu Haji Hassan bin Hamdan. Pada masa itu kesedihan masih dirasa lah. Memang sedih lah. Bapa dah meninggal, terutama sekali mak lah yang rapat dan siasa bersama dengan bapa. Dan mak dah bersara daripada ACDC sekian lama, dan tanpa bapa maka aktiviti pun terbantut lah. Saya ada aktiviti yang ada pula, so dia jadi hilang fokus. So saya rasa saya patut mula sesuatu untuk melari masalah sedih yang dirasa oleh mak. So jadi alhamdulillah Allah Taala beri satu idea untuk mengusaha daging kisar yang kata orang ada kurang lemak. Sebab apa yang ada di pasaran daging kisar banyak lemak. Tapi sebenarnya bila kita supply dekat kedai-kedai ataupun orang membuat daging yang memerlukan bekalan daging kisar, banyak komplain juga lah. Banyak komplain. And then bang, kita sepatutnya perlu ada banyak lemak bang. Kita punya daging ni special sebab kita kurang lemak. Tapi sebenarnya ia adalah silap sebab keseimbangan daging dengan lemak diperlukan sebenarnya. Jadi bila kita tangga dari segi sudut keseimbangannya, of course automatik ia adalah produk yang failure. Jadi saya dengan mak pun bincang, kita mesti cari kelas untuk memahami pasal industri daging. So kami pun pergilah cari dalam online, dan kami jumpa Madi. Madi ada membuat satu kelas industri, salah satunya adalah industri makanan. Dan kita coba apply dan kita approve dan kita ikut kelasnya. And then kita merasa yang kita sebenarnya ada silap dari segi keseimbangan nisbah daging dan lemak. So jadi sebenarnya ada akta pemakanan yang kira yang membenarkan. Saya nak tanya Encik Fuad tu, macam mana Encik Fuad boleh tahu nisbah keseimbangan tu?
dinilai dari segi apa sebelum mulai? Macam mana tu? Okay, actually dalam sesuatu makanan tu maksimum lemak yang boleh dikeluarkan adalah tidak boleh lebih daripada 30%. Maksudnya daripada 1 kilo daging tu, lemak tu tak boleh lebih daripada 300 gram. Okey. So jadi apa yang kita Benar-benar. produce yang sebelum ini adalah 50 gram saja lemak. I see. So jadi keseimbangan dia kurang. Daripada tu kita merasa yang kita perlu belajar. Maksudnya di sini kita perlu ada ilmu lah. Sebab itu yang berdasarkan apa yang Encik Puan beritahu ni kan, dia ada kaitan dengan apa yang pernah ditulis dalam surat khabar beberapa tahun sebelum ni, yang menyatakan bahawa 4 tahun cari resipi daging boleh 4 tahun cari resipi daging. Betul ni Encik Puan? Betul. Kenapa 4 tahun? Kenapa lama sangat cari resipi tu? Boleh kongsi tak? Okey. Cerita 4 tahunan sebenarnya macam ni. Untuk tahun yang pertama memang kita dah jumpa satu resipi. Tapi dalam satu industri, bila peningkatan volume ataupun jumlah daging yang kita gunakan, formula dia akan bertukar. Sebab dari segi rasa, mungkin dari segi garam, mungkin dari segi tekstur dagingnya, bila dimasak dia akan terlalu jauh mengecil. Yang itu juga antara salah satu resipi yang perlu kita upgrade dan yang paling lucu sekali, daging yang kita mula-mula kita buat formula tu keras, pasal batu. Mungkin sebab daging terlalu banyak ataupun terlalu padat. Dan itulah sampai gigi pun boleh pecah kalau nak makan. Okey. So memang dalam semasa 4 tahun untuk mencari resipi tu, until sekarang kita masih lagi improvise lagi untuk memperbaikikan lagi rasa, memperbaikikan lagi kerana sekarang teknologi semakin meningkat dan kita perlu bukan kerana kita nak tambah ada cheese ke, ada daging burger, ada macam-macam lah, pelbagai lah sekarang ini yang ada orang tapi kita lebih mementingkan rasa dan kira penerimaan daripada customer. Okey, soalan Cik Fuad. Sebelum lebih jauh tu kan. Jadi produk Usna Homemade Party ni antara produk yang memang popular lah dekat Kuching khususnya dan juga Sarawak. Alhamdulillah. Dan ramai daripada penjual burger tempatan di dalam daerah Kuching dan di luar menggunakan peti Usna ni sejak dulu lagi. Okey. Jadi antara komen saya share lah, antara komen pengguna lah. Saya share kepada audiens ataupun pendengar yang sedang dengar, yang sedang menonton, khususnya yang berada di luar daripada Sarawak. Antara yang komen pada orang, si kenal maka si cinta. Tidak yalah kami orang dengan parti Usna burger tu. Dulu takut mau cuba jual, takut si balik modal. Si mau ambil risiko tapi kami beranikan diri mau jual parti tu. Alhamdulillah kini tu dah 3 tahun kami jual parti tu. Kami berani madah parti tu enang nyaman. Kiriman daripada Tuono H Burger dari Betul, mungkin Abang Fuad boleh ingat lah siapa yang post kan. Saya ambil daripada dia lah. Dan cuba beritahu sikit lah, apa kelebihan Usna Homemade Party ni kepada penonton yang sedang menonton. Silakan. Okey, saya nak cerita berbalik kepada sejarah waktu kami introduce lah dengan daging Usna. Sebenarnya waktu mula-mula dulu kita coba introduce daging burger Usna tu adalah banyak rejection sebab waktu banyak burger viral yang harga lengkungan dalam harga RM1. Just imagine burger RM1 di Kuching waktu So daging burger Usna bilanya masuk, kita dapat jual harga RM1. Kita mesti jual dalam harga RM3 ke RM4. Ia adalah harga biasa untuk harga Usna dulu mari untuk store burger. Jadi store burger masa, mahal gila daging tu. Macam ni kami nak jual untuk bang. Okey, jadi kami Mada Malaysia, okey bang, kita coba dulu burger kami tu apa?
kita jual, tangga customer kita si dapat sebab mahal gila. Jadi kami pun alhamdulillah kami jumpa seorang customer alhamdulillah yang sampai connected yang masih guna iaitu mungkin kita pernah dengar Boy Burger. Apa dia? Okey, Boy Burger adalah antara orang customer kami yang pertama kali guna daging kami dan banyak komen lah dan banyak Fuad masin gila, Fuad pedas gila, Fuad macam-macam. Maksud dia jadi macam penanda aras kan untuk improve balik produk lo. Yes, betul. Jadi Boy Burger yang berani ambil risiko. Sampai satu tahap bila kita pergi jumpa stall burger yang jauh daripada stall burger Boy, kita dah bang, Burger Boy dah start guna daging kita. Tapi kita semua coba kan, semua lah mahal gila. Tapi Burger Boy bersusun orang membeli. Queue up-nya panjang daripada jejantas, satok sampai dekat belakang. Dan one row lah berbaris semua. Bang, kami dah orang berbeli bang, kita semua berjual ke bang? Tak kata orang lah. Mahal gila. Pada awalnya memang orang memandang harga. Lalas orang akan merasa kenyamanannya. Itu lebih penting. Itu adalah keunikan daging Usna. Actually kita yang kami selalu padahlah kami sebenarnya lebih suka kepada rasa yang memuaskan perasaan customer, pelanggan. Yang penting. So sebab bagi kami nak melawan untuk harga burger yang murah-murah, memang kami kalah sebab production kami kecil. So volume kami terlalu kecil dan kami pun mesin pun ala kadar dia, volume pun si besar. So jadi bagi kami kenapa kami pun pendirian. So kami percaya kepada kami pun produk dan kami berjanji kepada dekat customer kami yang store burger kat luar, kami berjanji yang dannya akan menjadi kaya dan berjaya, tapi dannya akan mendapat customer yang banyak. Ya aja. Itu dia semangat yang kita perlukan daripada berniaga BKS, industri tempatan. Itu semangat tu mesti terus cekal dalam diri. Okey bang. Bang Fuad, jadi nak tanyalah, okey dah tahu produk Usna. Apa jenis produk yang telah dikeluarkan oleh Usna? Okey, alhamdulillah kita fokus kepada burger dan kita ada meatball, kita ada daging kisar dan kita ada pelbagai saiz daging burger. Okey, seperti yang biasa kita tanggal lah. Ini tu Usna sudah berada di pasaran supermarket lah. Bukan kerana kita untuk menolakkan customer daripada store burger, bukan. It's actually untuk kebaikan store burger supaya orang mengenali produk Usna lebih tahu lagi. Macam kita nanggar Ramli Burger. Kan, Ramli Burger adalah salah satu kami pun inspirasi lah. So ni pun bermula daripada store burger dan kedai semua ada pasaran raya. So fokus kami adalah kami sibuk pergi kepada terlalu banyak gila produk. Ia akan melibatkan kualiti kami yang kira akan jadi lari. So kami boleh share produk Usna yang berada di pasaran. Okey. Dalam pasaran yang kira kami apply untuk di pasaran supermarket, kami mengutamakan food safety. Maksudnya dari segi kebersihan, dia penting. Kita nanggar dari segi packagingnya, memang kita nanggar packagingnya biasa je dekat luaran, dari segi bukannya sebagai tarikan dekat luaran je. Tapi di dalamnya kami boleh tunjuk buka tutup gigi baru tu bukan kira. Silakan. Unboxing daging burger guys. Okey, unboxing okey. So kami buka apa yang ada di dalam packing untuk supermarket. Dan kita orang boleh tanggal yang ada manufacturing date dengan expiring date. Memang dah ada juga. Okay. Memang dah ada lah. So di dalamnya
kita lapit juga lagi dengan vacuum pack. Vacuum pack. Vacuum pack. Apa yang kira kelebihan vacuum pack tu? Dia dapat mengekalkan suhu sejuk pada kadar yang jauh, yang lebih lama. Apa tujuan dia? Adakah tujuan dia untuk mengekalkan rasa sedapnya, rasa asam? Yes. Salah satunya adalah untuk mengekalkan sejuk beku, ais, suhu, dan satu lagi bila suhu yang kira dalam keadaan yang terkawal, maka rasa freshness tu masih berada dalam kawalan. So itu yang paling penting lah. So kita akan dapat daging burger yang fresh rasa dia macam tu lah. Yes. Okay. Tapi alhamdulillah, okey kita dengar. Kita kami buka untuk kita melihat Even apa yang Ramly Burger pun tak ada packaging macam tu kalau perasan kan. Senang dia step forward ke depan sikit lah. Dari segi penjagaan kualiti tu yang saya dapat lihat. Ramly Burger dia high tech machine. Actually dia dah terlalu jauh lah. Teknologi untuk penjagaan makanan dari segi safety food dia memang terlalu tinggi, jauh sangat daripada kita. Jadi soalan saya lah, apa yang kelebihan Usna Homemade Party berbanding dengan Ramly? Apa yang kelebihan lebih daripada? Okey, dia macam ni lah. Macam orang cerita pasal ayam KFC dengan ayam goreng dekat tepi jalanan. Orang cerita pasal ayam goreng tepi jalanan tu murah. Kalau dekat KFC mahal kan? Okey. Betul. Kalau dari segi kita tengok dari segi teknologi cara masakan dekat KFC tu memang terlalu tinggi. Kita dapat tengok dia menjaga rasa dekat mana-mana premis KFC ataupun yang kita pergi tempat KFC yang lain semua sama rasa. Kan? So maksudnya dia standard dengan kualiti, dengan rasa, dengan tekstur ayam tu memang dalam keadaan terkawal. So jadi macam kita menggunakan daging yang almost 100% kesempurnaan daging di dalam satu peti. Kita masih mengekalkan keseimbangan lemak dan daging. Tapi kalau kita lihat dari segi tekstur daging kita memang penuh dengan daging. Sebab tu bila kita masuk dalam mulut tu kita merasai kenikmatan. Betul. Kenikmatan. Betul. Saya setuju sebab saya boleh patut dimakan burger memang rasa. Alhamdulillah. Ketebalan daging dan rasa dia tu memang kuat lah. Sebab tu kita punya tagline lebih daging rasa sebenar. Yang tu lah. Lebih daging rasa sebenar. I see. Itu pasal ada tagline itu. Okey. Okey. Jadi soalan seterusnya, Encik Fah nak tunjuk yang tadi yang dah buka tu? Dah tunjuk? Okey. Ni. Ni adalah 80 gram. So tengok dari segi dia punya tekstur. Untuk yang harga tu berapa bang? Berapa harga untuk sebungkus tu? Okey, untuk sebungkus ni dekat kalau kita jumpa dekat pasaran dalam RM16.90 untuk 5 keping. RM16.90. Memang alhamdulillah. Dan itu yang kira kita cuba bantu kenikmatan rasa dari segi kepuasan. Ya, betul. Alright. Jadi ada lagi yang produk yang Encik Fuad mahu tunjukkan lagi selain okey. Selain daripada tu kita ada kebab meatball. Meatball. Kebab meatball. Yang ni actually yang ni adalah orang biasa dengar dengan nama meatball kan. Daging berbola daging. So tapi kelebihan berbola daging kita ni adalah lebih kepada kita letakkan resipi kebab. Maksudnya kan kita rasa kebab dalam berbola daging. Ya. Tak pernah saya fikir benda tu. Saya fikir kebab is kebab. Yes, kebab is kebab. Sebab saya memang peminat daging. Saya peminat makan daging.
So Masa Abang Fuad peminat daging, rasa kat luar sana, adakah anda peminat daging? Kalau anda peminat daging, anda tahu mana tempat review kan? Okay, silakan teruskan. okay. So dalam berbola daging kita ni, meatball kita, memang kita inspiredkan dengan resipi kebab yang jarang ada kita dengar dekat pasaran. Betul. Memang Kebab, jarang. ya, memang jarang. Senang je. Dan ini adalah kali pertama bila orang merasa, bila saya bawa pergi jumpa customer, dia orang nak merasakan meatball kita orang. Memang dia orang terkejut. Ni lain daripada yang lain sebab dia tak rasa macam meatball yang biasa kita makan. Kan? Kadang-kadang orang confuse dengan bakso. Okay, orang confuse dengan bakso. Bakso ni sebenarnya dia ada campuran dia sebab dia directly kalau kita tengok bakso dia ada bakso ayam dicampur dengan dicampur dengan daging lembu. Oh, I see, campur. Campur sekali. Ada juga. So kita orang memang kekalkan yang beef dan menggunakan resipi kebab. Sebab untuk inspiredkan orang supaya merasakan ni boleh digoreng, ni boleh direbus, ni boleh dimasak dengan mie, boleh masak dengan spaghetti. So dia sesuai sangat untuk penggunaan makanan di rumah ataupun bolehlah untuk makanan-makanan di stall-stall burger kat luar. Macam mana dapatkan barang-barang ni, produk-produk Usna? Boleh cerita? Okey. Kalau kita orang sekarang ni ada ejen juga. Kita ada sistem ejen. Sistem ejen kita orang ni lebih kepada sistem outlet. So kita boleh dapatkan kalau nak dapatkan bekalan ni boleh datang dekat kita orang punya outlet Kompleks Kubahria ataupun kita punya ejen-ejen kita dekat sekitar kawasan Sarawak lah. Kuching ni memang dah banyak juga dekat Kampung Masjid, dekat Kampung Gita yang dekat Semarak Food Court. Dekat situ ada One Stop Burger. Banyak jualan. Ya, ada jual juga. So and then kita juga dalam talian ada apa? Dalam talian boleh kongsi ke? Dalam talian. Okey, dalam talian kita ada dalam online yang kira macam SME bagi hari tu. Apa namanya itu under program SME punya tu. Itu ada juga kita buat jualan kat sana. Tapi dan kita ada juga dekat kita punya page. Maksud dia bukan page lah, page kita punya website. Facebook website ada juga. Oh, website ada juga. Apa nama website bang? Boleh kongsikan? Okey, boleh kejap bang. Saya lupa. Tak apa. Okey. Yang saya tahu yang dekat di Facebook page anda semua boleh type ataupun cari Usna Homemade Patty. Dia akan keluarlah gambar burger dan sebagainya untuk cari produk tersebut lah. Dan di sekitar Kuching memang banyak lah. Tapi kepada yang berada di Semenanjung Malaysia khususnya, kalau nak merasa patty yang dibuat daripada Usna Homemade ni, boleh kontak Abang Fuad, boleh tanya dan sebagainya, okey. Dan boleh juga anda boleh melayari Facebook page Usna Homemade Patty. Boleh. Apa lagi yang kira nak saya kongsikan ya? Okey, sebelum ni kita ada online Helpy ada juga, tapi buat masa bila time pandemik, so Helpy pun kira ada kekurangan dia punya runner lah buat masa sekarang ni. Sebab saya lihat memang, saya tengok kan, memang sejak pandemik ni memang betul-betul terkesan kepada khususnya yang peniaga-peniaga yang kecil-kecilan di tepi yang betul. Ada di pasar semua, mereka terpaksa menutup kedai. Macam mana abang Fuad ni menangani masalah ni? Okey, actually bagi saya konsep saya, teori saya satu saja. Teori saya adalah kalau kita tengok satu masalah tu, kita jangan tengok masalah tu. Contoh macam kita tengok najis ayam.
Tai manok dalam bahasa Sarawak. Tai Abang manok. buat banyak kongsi analogi. Dah 2-3 analogi. Silakan, register analogi. Okay. So kalau kita tengok tai manok lang, tai ayam. Okay. Alright. So bagi yang kira memahati masalah tu, memang dia akan bising. Ni ayam ni jahanam betul lah dia ni. Dia Malah ke ayam. memang dia bising, marah ke ayam kan. Tapi ada yang mentaliti dia cakap, ni boleh buat baja ni. Saya ambil ni kan. Saya ambil ayam ni, tai ayam ni, saya buat baja. So dia boleh buat jual. So macam kita orang, memang kita berharapkan dengan customer macam store-store burger. Bila dah time pandemik, memang terkesan juga. Sebab store burger kebanyakan dia orang pun tak dapat nak buat jualan mereka kan, dapat buka stall. So business pun kena tutup kan. So apa yang kita buat adalah kita masuk pergi kepada supermarket untuk mengekalkan branding tu masih ada di dalam setiap mind customer. Betul. So kita dalam masa pandemik ni kita still pause untuk memperingati produk-produk Usna dan stall-stall burger. So sentiasa diingatkan bila time bisnes orang dah boleh buka, so stall-stall burger hanya bagi tahu yang dia orang dah buka, so customer semua akan pergi kepada stall-stall burger yang dia orang dah target tu. So kita faham time pandemik tu memang orang akan lebih kepada duduk kat rumah. So kebanyakan orang akan duduk tengok Facebook, online kan, macam-macam. Dia orang shopping semua online. So daripada tu kita boleh bagi tahu dekat store-store burger, kita boleh buka online dekat rumah. Tak kat rumah tak ada masalah kan. So jadi berterusan untuk bisnes orang sentiasa berjalan. Dan itu yang kira saya yang cara saya untuk menghadapi dalam time pandemik ni lah. Terima kasih atas pandangan dan juga penggosian tadi. Jadi saya nak dapatkan harapan kepada Encik Fuad terhadap bisnes ni. Khususnya kepada mungkin ada yang pemula yang nak mulakan bisnes buat burger ke dan sebagainya. Apa nasihat dan juga harapan Encik Fuad lah. Silakan. Okey, kalau cerita harapan yang satu saja, kalau nak berdagang ni disiplinkan diri dulu. Disiplinkan diri untuk menempuh segala masalah yang berada di hadapan. So jangan pandang pada masalah, tangga apa masalah yang boleh kita selesaikan. Jangan tengok masalah untuk menutup fikiran kita. Ya yang paling penting. Di sebalik tu analogi. Sebab disiplin yang paling penting. Kalau kita tengok bisnes apa-apa pun, kalau kira disiplin, kita tak jaga disiplin dari segi disiplin masa, kalau cakap kira Isnin sampai hari Ahad kita buka, tiba-tiba satu hari kita sakit, so kita tutup hari Ahad, so orang datang, orang tengok store burger tak buka hari Ahad, so datang lagi dalam hari Isnin, tengok hari Isnin pun masih tutup. So disiplin masa tu yang paling penting. Ada yang terakhir saya terlupa untuk masukkan sekali dalam sepanjang perjalanan pengalaman abang buat bisnes ni kan, antara agensi kerajaan yang membantu Abang Fuad dalam merealisasikan impian bisnes ni, boleh kongsikan sikit antara badan. Okey. Yang tadi saya dah cerita pasal Madi kan. So Madi dia tak bagi geran dari segi bantuan mesin ke apa, tapi dia segi bantuan ilmu. Okey. Lepas tu daripada Fama dan Tekun, dia orang memang sentiasa memberi sokongan dari segi modal, kewangan dan geran. And then yang paling best juga adalah daripada SME Corp dan SME Bank. Dengan daripada SME Bank kita dapat membeli satu shop lot lah untuk kita beroperasi.
kilang kita pun kira dulu sebelum ni kita sewa daripada SME Bank telah bagi satu pinjaman untuk kita buat premis ni sebagai milik kita untuk kita beroperasi sepenuhnya. Dan lagi bantuan yang kita dapat adalah daripada SME Corp. Okay. SME Corp yang banyak membantu kita, yang kira mengintroducekan kita kepada bisnes kat luar, dan pelbagai projek juga yang kita bersama dengan SME Corp jugalah. So kita oleh kerana pandemik ni, so ada terbantu sikit lah. So yang banyak jugalah badan-badan yang kira membantu kita, terutama sekali Tekun, Pharma, SME Corp, SME Bank, yang banyak sebenarnya yang saya banyak difahamkan memang banyak. Sebab apa? Sebab benda yang manfaat kongsikan ni mungkin akan didengari oleh anak-anak muda kat sana utamanya, yang mana mereka fikir kalau nak mulakan bisnes macam ni mereka bergerak sendiri, tapi sebenarnya tak, nak ada orang atau ada orang di belakang tu yang boleh bantu kita. Betul. Sebab yang pertama sekali, buangkan sifat ego. Jangan kira cakap, saya tak perlulah bantuan daripada kerajaan, saya boleh ada pendidikan sendiri kan, ada modal sendiri. Kalau tak. dia anak datuk tak apa, anak bilianer boleh. Itulah, tapi kadang-kadang pun anak datuk pun apply juga kan. Kata ambil kan. Okey. Saya rasa sampai sinilah program kita ini. Okey. Sebelum tu saya nak makan secara live, boleh? Nak bagi foto juga. Jadi kita akan buka sikit, kita akan unboxing burger Usna. Unboxing burger. Okey, nampak? Tu dia. Alright, pakai sikit. Sudah nampak sikit. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita rasa pada poin dia sikit. Boleh tak bang? Saya memang selalu tak ada dulu makanan ni. Dulu memang suka. Bolehlah review. Apa rasa Hos? Memang tu baik. Daging tebal, rasa daging ni memang rasa lah, memang kuat lah. Memang puas hati lah kalau makan daging ni. Tebal tu, nama homemade kan. So amat berbaloi. Jadi kepada korang yang berminat, minta maaf lah sebab duduk penuh. Pada korang yang berminat lagi boleh kontak Abang Fuad, iaitu Usna Homemade Patty. Okay, boleh kontak beliau. Jadi itulah, kalau tanpa korang, siapalah mereka kalau korang tak support mereka, mereka juga tak apa nak hidup. Jadi kerana korang lah mereka hidup. Dan bertemakan mula berdikit azam langit, support lokal, support PKS. Jadi terima kasih Abang Fuad kerana join saya sudi bersama hari ini. Terima kasih dan kerana sponsor makanan. Alhamdulillah. Daripada stall burger Masna. Masna stall burger dekat Kota Semahan sana. Okey, terima kasih, terbaik. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum, terbaik bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Fuad Samsul bin Hassan, berasal daripada Kuching. Saya berniaga membuat produk homemade, berunsurkan homemade produk daging lembu, ayam dan kambing. Untuk pinjaman tekun ni, kita menaik taraf mesin-mesin untuk memproses, sebab salah satu yang penting kita untuk mempertingkatkan lagi kualiti di sebalik kuantiti yang banyak yang kita cuba hasilkan. So kita perlu mesin yang lebih efektif dan efisien. Ya. Asal perniagaan ni saya mulakan dengan daging kisar. Lepas tu selepas saya membuat perniagaan daging kisar, supply kat kedai-kedai makan, saya kira
ingin menambahkan lagi produk dengan daging burger. Harapan saya untuk Usna ini, saya untuk mempertingkatkan lagi keluasan jualan saya sampai ke peringkat 1 Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslan bin Ais, pengurus Tekun di Sarawak. Hari ini kita akan membuat liputan untuk usahawan kita yang kita biaya untuk projek homemade burger lah. Jadi beliau telah ditawarkan pinjaman sebanyak RM50,000 untuk pembelian mesin bagi meningkatkan produktiviti beliau. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Tekun sebab banyak memberi saya peluang untuk mempertingkatkan lagi perniagaan saya. Terima kasih Tekun Nasional, terbaik. Assalamualaikum. Saya Muhammad Fuad Samsul bin Hassan, berasal daripada Kuching. Saya berniaga membuat produk homemade, berunsurkan homemade produk daging lembu, ayam dan kambing. Untuk pinjaman Tekun ni, kita menaik taraf mesin-mesin untuk memproses, sebab salah satu yang penting kita untuk mempertingkatkan lagi kualiti di sebalik kuantiti yang banyak yang kita cuba hasilkan. So kita perlu mesin yang lebih efektif dan efisien. Ya. Asal perniagaan ni saya mulakan dengan daging kisar. Lepas tu selepas saya membuat perniagaan daging kisar, supply kat kedai-kedai makan, saya kira ingin menambahkan lagi produk dengan daging burger. Harapan saya untuk Usna ini, saya untuk mempertingkatkan lagi keluasan jualan saya sampai ke peringkat 1 Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslan bin Ais, pengurus Tekun di Sarawak. Hari ini kita akan membuat liputan untuk usahawan kita yang kita biaya untuk projek homemade burger lah. Jadi beliau telah ditawarkan pinjaman sebanyak RM50,000 untuk pembelian mesin bagi meningkatkan produktiviti beliau. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Tekun sebab banyak memberi saya peluang untuk mempertingkatkan lagi perniagaan saya. Terima kasih Tekun Nasional, terbaik.